Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah penyelia Encik Muhammad Hazim Amir Nordin. Saya Nurul Huda binti Samsudin, pelajar SEM akhir Diploma Pascasiswazah Pendidikan Islam dari Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan satu analisis kes yang bertajuk aplikasi pendekatan pelaziman operan terhadap kesedaran dan minat belajar dalam kalangan murid sekolah menengah. Baiklah, seperti yang kita lihat, berikut adalah skop kandungan yang akan saya perincikan sebentar lagi. Baiklah, sebagai pengenalan, mengikut Kamus Dewan 2022, istilah minat boleh didefinisikan sebagai keinginan, kesukaan atau kecenderungan kepada sesuatu. Sogranda 1981 pula menyatakan minat itu merupakan kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar. Manakala mengikut pendapat Rohani Nasir 1984, minat dapat dianggap sebagai kecenderungan atau tarikan terhadap sesuatu perkara atau objek. Minat wujud apabila individu sedar tentang kecenderungan terhadap objek itu. Menurut David Chia 2015, terdapat 5 jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner, iaitu pengukuhan positif, pengukuhan negatif, dendaan, prinsip primat dan pelupusan. Teori pelaziman operan Skinner diketengahkan di dalam kajian kes ini kerana ia sangat membantu dalam mengurangkan masalah kurang minat belajar terhadap pembelajaran dalam kalangan murid. Okey, antara pernyataan masalah, murid semakin kurang minat dan kurang tumpuan dalam mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PMP yang dijalankan oleh guru di dalam kelas. Mereka juga kurang kesedaran terhadap kepentingan belajar. Menurut Siti Marlina Sabran 2015 di dalam kajian kesnya yang telah menyatakan bahawa ramai murid yang pergi ke sekolah hakikatnya sebenar mereka tidak belajar. Mereka lebih minat bermain di dalam kelas serta membuat kerja luar seperti berniaga berbanding memberi tumpuan kepada pembelajaran. Baiklah, seterusnya objektif dan soalan kajian. 3 objektif di dalam kajian kes ini. Yang pertama, untuk mengkaji keberkesanan teori tingkah laku teori pelaziman operan Skinner terhadap isu kesedaran dan minat murid dalam pembelajaran. Objektif yang kedua, untuk mengetahui tahap kesedaran dan minat murid dalam pembelajaran. Dan objektif yang ketiga, untuk mengenal pasti punca yang menyumbang kepada masalah kurang minat belajar dalam kalangan murid. Daripada 3 objektif ini, maka terbitlah 3 persoalan di dalam kajian kes ini. Yang pertama ialah, adakah teori pelaziman operan Skinner berkesan dalam menangani masalah kurangnya kesedaran dan minat belajar dalam kalangan murid? Soalan yang kedua ialah, sejauh manakah tahap kesedaran dan minat murid terhadap pembelajaran? Dan persoalan ketiga ialah, apakah punca utama yang menyumbang kepada masalah kurang minat belajar dalam kalangan murid? Berikut adalah kerangka teoretikal kajian. Okey, inputnya adalah teori pelaziman operan Skinner. Prosesnya ialah pelaksanaan teori terhadap murid yang bermasalah dengan menggunakan teori pelaziman operan Skinner bagi mengetahui punca yang menyumbang kepada kurang kesedaran dan minat untuk belajar. Dan output kajian kes ini ialah perubahan murid yang bermasalah dalam kurang kesedaran dan minat untuk belajar. Baiklah, seterusnya skop dan batasan kajian bagi kajian kes ini. Yang pertama, kajian kes ini dijalankan di salah sebuah sekolah menengah kebangsaan di Semenyih, Selangor, Darul Ehsan. Yang kedua, ia melibatkan seorang murid tingkatan 3 dan berfokuskan kepada murid yang kurang kesedaran dan minat untuk belajar sahaja. Yang ketiga, skop batasan kajian ini ialah kajian ini adalah untuk mengkaji adakah teori pelaziman operan Skinner berkesan untuk menangani masalah kurang kesedaran dan minat belajar dalam kalangan murid. Yang seterusnya, masalah pembelajaran lain seperti masalah lembam, autism dan sebagainya tidak termasuk di dalam kajian kes ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Kajian kes ini mendatangkan kepentingan terhadap murid, guru dan juga ibu bapa. Dari segi murid, ia meningkatkan kesedaran dan minat untuk belajar secara optimum. Kepada guru pula, ia sangat membantu guru untuk menangani masalah murid dalam meningkatkan motivasi dan minat untuk belajar. Ibu bapa
pula ialah menyediakan persekitaran dan kemudahan yang selesa dan membantu anak-anak dalam pembelajaran di rumah. Seterusnya, membantu dalam meningkatkan kesedaran dan juga minat pelajar untuk belajar. Okey, seterusnya dapatan kajian lalu. Yang pertama, William James dalam Usman 1995 melihat minat pelajar terhadap pembelajaran merupakan faktor utama yang menentukan tahap keaktifan belajar. Getzi dalam Mardapi 2007 mencadangkan minat ialah kecenderungan tersusun melalui pengalaman yang mendorong seseorang memperoleh objek, aktiviti pemahaman dan kemahiran tertentu untuk rujukan perhatian ataupun pencapaian. Menurut David Chia 2015, peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan lagi perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Dalam bidik darjah, peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ketiga, peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. Seperti contoh, guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Menurut Brophy 1981, ciri-ciri pujian iaitu peneguhan positif yang memberi kesan ialah antara memuji secara ikhlas, memuji dengan cepat, memuji tanpa pilih kasih, memuji usaha dan cuba jaya, memuji tingkah laku yang spesifik serta memuji jawapan atau respon yang spontan. Baiklah, seterusnya teori kajian. Di dalam kajian kes ini, teori pelaziman operan Skinner telah diaplikasikan. Menurut David Chia 2015, terdapat 5 jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner, iaitu pengukuhan positif, pengukuhan negatif, dendaan, prinsip Premack dan pelupusan. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Peneguhan negatif ialah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Dendaan pula ialah tata cara atau proses untuk mengurangkan dan melemahkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Prinsip Premack pula ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Dan yang terakhir sekali, proses pelupusan, iaitu perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Baiklah, seterusnya persampilan. Persampilan di dalam kajian kes saya, persampilan ini dibuat secara persampilan bertujuan, iaitu subjek tertentu dipilih agar sesuai dengan keperluan kajian. Yang kedua, pemilihan sampel, mengadaptasi instrumen kajian bagi ujian kualitatif. Dan yang ketiga, mengenal pasti murid berdasarkan pemerhatian, analisis dokumen dan juga temu bual. Dan yang keempat ialah satu orang murid telah dikenal pasti yang mengalami masalah kurang kesedaran dan minat belajar yang berumur 15 tahun. Dan yang seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian bagi kajian kes ini ialah melalui pemerhatian, analisis dokumen, temu bual, senarai semak. Pemerhatian, pengkaji merekod hasil pemerhatian secara deskriptif dan terperinci. Analisis dokumen ialah untuk menyemak dan meneliti buku kerja rumah dan buku kehadiran murid. Melalui temu bual dijalankan secara separa berstruktur, mungkin soalan akan berubah atau bertambah bergantung kepada maklum balas informan. Dan terakhir sekali adalah senarai semak untuk mengenal pasti perubahan tentang kesedaran dan minat murid sebelum dan selepas pengaplikasian teori pelaziman operan Skinner. Baiklah, berikut adalah prosedur kajian. Yang pertama, perbincangan tajuk dan permasalahan kajian serta pencarian sumber rujukan. Yang kedua ialah proses menyediakan kertas cadangan dan mendapatkan data awal untuk tujuan persampilan. Yang ketiga, menjalankan kajian rintis. Yang keempat, menjalankan kajian sebenar dan mengumpul data kajian.
Dan yang terakhir sekali, menganalisis data kajian dan membuat semakan dan kesimpulan kajian. Seterusnya, dalam pengumpulan dan penganalisisan data di dalam kajian kes ini, pengumpulan data, kaedah pemerhatian secara berstruktur, pengkaji sebagai pemerhati yang turut serta. Yang kedua, menjawab soalan pertama dan kedua. Instrumen adalah nota lapangan. Yang kedua, kaedah temu bual. Temu bual dibuat secara separa berstruktur, menjawab soalan kajian pertama dan kedua. Instrumennya adalah protokol temu bual yang menggunakan rakaman audio. Di dalam penganalisisan data pula, analisis dokumen dibuat untuk menganalisis data yang dicatat dalam nota lapangan dan fakta penting diberi kod, dikategorikan dan dihimpun untuk membentuk tema. Dan yang kedua, analisis tematik, di mana analisis data yang telah dibuat di dalam temu bual, hasil temu bual ditranskripsi secara terperinci, diberi kod dan membentuk tema. Baiklah, seterusnya dapatan kajian. Bagi persoalan yang pertama, adakah teori pelaziman operan skinner berkesan dalam menangani masalah kurangnya kesedaran dan minat belajar dalam kalangan murid? Setelah pengkaji mengaplikasi teori pelaziman operan skinner terhadap responden melalui beberapa kaedah yang digunakan di dalam teori ini, terdapat beberapa perubahan yang dapat dilihat dari segi kehadiran murid, kesedaran dan minat murid, hasil kerja yang lebih baik. Seterusnya, dapatan kajian bagi persoalan yang kedua. Sejauh manakah tahap kesedaran dan minat murid terhadap pembelajaran? Masalah kurang kesedaran dan minat belajar amat ketara ini dapat dilihat daripada pemerhatian pengkaji, hasil kajian daripada analisis dokumen seperti contoh buku kerja rumah dan daripada buku kehadiran murid menjadi bukti kepada persoalan ini. Seterusnya, dapatan kajian bagi persoalan yang ketiga. Apakah punca utama yang menyumbang kepada masalah kurang minat belajar dalam kalangan murid? Menerusi temu bual yang telah diadakan bersama seorang murid di sekolah ini, pengkaji mendapati 4 punca utama yang menjadikan pelajar kurang kesedaran dan minat untuk belajar, iaitu yang pertama, sikap murid itu sendiri. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga, gaya pengajaran guru. Dan yang terakhir sekali adalah persekitaran di rumah dan juga persekitaran di sekolah. Seterusnya, cadangan kajian. Berikut adalah beberapa cadangan oleh penyelidik. Antaranya yang pertama, guru-guru boleh mengaplikasikan teori pelaziman operan skinner ini melalui kaedah yang terdapat di dalam teori ini untuk mengubah tingkah laku murid dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Yang kedua, guru juga boleh menggunakan teori ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran PMP kerana pendekatan penugahan positif dan negatif yang ada di dalam teori ini sama sekali tidak menyakitkan murid, malahan dapat meningkatkan motivasi kepada murid untuk lebih minat dan komited di dalam membuat kerja. Yang ketiga, disarankan kepada pengkaji lain untuk mencuba kaedah yang lain terdapat di dalam teori ini untuk mengetahui keberkesanan dalam menangani isu yang berkaitan dengan emosi ataupun tingkah laku dan sebagainya. Baiklah, seterusnya implikasi kajian. Yang pertama, kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi penugahan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuh dan dikekalkan. Yang kedua, penugahan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada penugahan negatif yang membawa kesakitan. Peneguhan negatif juga sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Misalnya, menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Dan yang terakhir sekali ialah prinsip penghapusan sesuai untuk memodifikasikan atau mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Ia juga dapat membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat. Dan terakhir sekali adalah rujukan. Berikut adalah rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji untuk membuat kajian kes ini. Maka dengan rujukan itu berakhirlah pembentangan saya pada hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.